Profesor Madya Dr. Juhara Harun. Beliau ni bukan calon-calon orang. Okey. Bukan calon-calon orang. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Radiologi. Okey. Pensyarah Jabatan Radiologi, pengerusi Unit Kesedaran dan Penyelidikan Kanser Payudara Hospital USM, University Sains Malaysia. Bagaimana doktor melihat pemerhatian corak pemakanan rakyat Malaysia ketika inilah kita juruskan kepada ketika PKP? Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Firman kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tajuk ini pada petang ini. Sebagai permulaan, before saya jawab soalan tu, kalau kita tengok tabiat pemakanan atau boleh katakan makan adalah satu yang penting bagi rakyat Malaysia. Dan rata-rata rakyat Malaysia suka makan. Dan tabiat pemakanan ini adalah satu kebiasaan yang dipengaruhi oleh amalan pemakanan ibu dan ayah kita dan juga nenek moyang kita. Bermakna ia adalah amalan yang berkurun-kurun dibawa dari generasi ke generasi. Dan corak pemakanan seseorang itu amat sukar untuk diubah kerana ia mempunyai unsur emosi di dalamnya. Di mana setiap orang dia ada emotionally attached to it. Sebab tu bila kalau kita kata nak suruh tukar cara pemakanan kepada ke arah corak pemakanan yang lain, dia adalah satu yang sukar. Dan kalau kita tengok secara umum, rakyat Malaysia ni dia suka makan makanan yang berkalori tinggi. Betul tak? Betul. Cara masak kita memang begitu. Nasi lemak, roti canai, rendang, gulai, itu semua adalah cara masakan yang kalori tinggi. Tetapi itu bukan masalahnya. Masalahnya apabila ada kemasukan industri makanan segera pula on top of that. Okey. Kita tengok di mana industri-industri macam KFC, McDonald, all those etc lah, kan, yang menjadi sinonim kepada cara pemakanan masa kini. Dan ianya telah menukar norma kita daripada nenek moyang kita dulu. Dia transisi kepada kita panggil fusion, kan, makanan fusion. Sebab itu dengan perubahan pemakanan ni kita tengok Malaysia menjadi champion dari segi obesiti di antara negara dalam kalangan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kalau kita tengok corak pemakanan, dia berkaitan dengan obesiti dan seterusnya penyakit-penyakit yang kita bawa bersama dengan obesiti. Dan satu lagi, orang Malaysia dia suka makan, kita makan banyak kali. Banyak kali. Ya. Mungkin dulu tidak, sekarang ni sebab kita mendapat akses yang mudah kepada makanan. Maksudnya kalau kita tak kerja pun, ibu-ibu kan yang tak bekerja, dia boleh beli makanan tersebut. Jadi tak perlulah nak daripada pagi nak sediakan makan and so on. Kalau kita bayangkan, kalau kita perlu sediakan makanan tu daripada asal daripada bahan mentah, I don't think kita boleh masak 5 kali sehari. So dia akan terbatas kepada makan mungkin 2 kali sehari, makanan yang ringkas-ringkas, kan. Macam itu. Jadi natijahnya bila ada PKP, saya lihatlah sesuatu yang positif. Sebab saya suka tengok ibu-ibu mula turun dapur. Masing-masing tunjukkan skill memasak, kan. Ada yang buat roti canai lah, ada yang buat kari pap, dan mencuba berbagai-bagai resepi untuk ahli keluarga dan juga untuk menghiburkan anak-anak.
betul. Jadi saya nampak di situ sebenarnya kita ada satu peluang yang positif untuk mengubah cara hidup atau cara pemakanan, our lifestyle. Cuma yang saya takut adalah apabila kita sudah terbiasa dengan cara pemakanan yang sebelum PKP, trend kita juga ke arah kita memilih makanan yang juga tidak sihat. Jadi rather than kita mencuba resepi-resepi yang mungkin ringkas, kita lebih suka membuat resepi-resepi yang complicated. Kita nak cuba buat something yang kita tak pernah buat. Contohnya buat roti canai. Saya rasa benda tu renyah. Buat kek, saya rasa benda tu agak renyah berbanding dengan kalau kita masak yang simple-simple sahaja, di mana tidak memerlukan banyak effort. Betul. Alright. Jadi mula-mula tu saya nampak macam alhamdulillah lah kita ada peluang untuk ke arah positif. Sebab saya ni memang jenis yang masak saya ringkas. Apa. Yang pentingnya masak tu. Sebab sekarang ni doktor, kalau kita tengok bukan saja isteri dalam musim PKP ni, bukan isteri je turun ke dapur. Para suami juga nak tunjuk skill. Ada satu grup, sampai satu grup tu grup suami masak kan. Suami masak tak jadi. So masing-masing nak tunjuk skill, kemudian upload, kemudian share dalam social media. Dan lagi makin kompleks yang mereka masak, makin orang kata rating yang dapat sudut social media makin banyak. So bagaimana doktor melihat, ialah macam doktor kata ni, ia sesuatu petunjuk yang bagus apabila PKP ini dilaksanakan dan kita dah beralih daripada kita asyik membeli, kita dah turun ke dapur sendiri. Tapi akhirnya kita akan memasak dengan gaya kita yang tak sihat. Kita nak tukarlah kalau boleh cara masakan kita yang kalau kita tengok orang Melayu ni, macam doktor kata tadi tu, dia punya ingredient tu terlalu banyak benda-benda yang boleh membuat ataupun memberi kita banyak penyakit. Okay. So dari sudut pandang, kalau ada tak ada sedikit punya perbezaan semasa PKP dengan PKPB. Kalau kita lihat PKP ni agak ketat sedikit dia punya kawalan pergerakan dia. Tapi sekarang ni kalau kita dah masuk PKPB ni, nampaknya tabiat ada, gaya dan cara kita dah sedikit berbeza. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Kalau kita tengok sifat manusia, dia mudah beradaptasi dan dia juga kreatif. Jadi saya tengok rakyat Malaysia ni memang cepat beradaptasi dan juga kreatif. Seawal 2 fasa pertama PKP tu, saya telah tengok ada perubahan di mana dengan kreativiti kita cuba untuk kembali kepada cara pemakanan sebelum PKP. Kita usahakan juga supaya kita mendapat akses kepada makanan-makanan begini. Macam contoh, kalau kita dah terbiasa sebelum ni makanan kita adalah makan makanan segera, kita lebih kepada beli all those fast food kan, burger dan sebagainya. Jadi dalam masa PKP kita dihalang, sebab kita dihalang sepenuhnya dari mendapat akses. Tapi sebab rakyat Malaysia ni dia kreatif, dia akan cuba usaha cara lain supaya KFC tu sampai ke rumah atau McDonald itu sampai ke rumah. Dengan ini maka adaptasi itu sangat cepat. Jadi saya tengok seawal PKP kedua tu dah ada sistem-sistem delivery untuk penghantaran atau mengambil order makanan-makanan begini. Dan orang kata kalau kita nak buang tabiat kan memang susah kan. Especially kalau tabiat itu kita dah amalkan selama beberapa tahun sehingga kita dewasa. Betul doktor. Bukan saja delivery doktor.
Itu bab delivery. Kreatifnya masyarakat kita ni boleh buat delivery, okey, seperti mana fast food tadi. Tetapi di dapur sendiri pun dah ada, okey, chef-chef homemade kita ni yang boleh jadi, yang boleh sediakan burger sendiri. Okey, dah boleh buat fast food yang lebih kurang macam jenama-jenama yang doktor sebutkan tadi. Okay. Macam roti canai. Saya tengok dulu kita tak pernah pun tebal roti canai, tapi sekarang ni dah reti tebal roti canai. Alright. Dengan gaya yang tersendirinya lah. So itulah kreativiti, adaptasi yang doktor sebutkan tadi. So, okay doktor, saya nak tanya. Okay, sebelum saya nak tanya soalan seterusnya, terima kasih saya nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sudi masuk ke Facebook Live kita pada waktu ini. Okey, jangan lupa untuk tekan butang share supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang berada di mana-mana saja di atas talian di waktu ini dapat mengikuti siaran secara live ini yang kita bawakan daripada page FH Network Channel. Dan tajuk hari inilah tajuk yang cukup menarik, dan kita nak bawakan secara bahasa yang paling mudah untuk anda fahami. Kadang-kadang kita nak bagi penerangan dalam bahasa medical ni pun saya takut orang tak faham, doktor. So hari ni insya-Allah dengan cara gaya yang kita cuba terapkan ini, kita kongsikan satu cara penyampaian yang agak santai. Okey, yang penting sampai. Walaupun santai tapi sampai. Okey, so pastikan kalau anda juga ada soalan-soalan, boleh tanya, tulis di ruangan komen, nanti kita akan baca. InsyaAllah doktor akan menjawab setiap soalan yang anda kemukakan. Baik doktor, soalan seterusnya, bila bercakap tentang makanan ini, di Malaysia lah, saya tak tahu ini satu kenyataan yang boleh diterima, tapi ini pendapat peribadi saya lah. Okay? Kita kadang-kadang disebabkan oleh makan lah, kita terjebak dengan pelbagai jenis penyakit. Alright. Kadang-kadang kita memikirkan tentang kita dah buka mata hari-hari dah fikir aku nak makan apa hari ni. Contohnya hari sekarang ni, kita nak sahur apa, kita nak berbuka puasa dengan apa, kita dah fikirkan tentang pengisian untuk fizikal. Apa yang kita nak buat? Itu bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa, hari-hari kita akan fikir 6 kali meal, 6 kali masa kita makan tu, kita dah fikirkan besok apa yang kita nak makan, lusa apa yang kita makan. Tapi sedar tak sedar, dia akan beri impak kepada kesihatan. So bagaimana doktor melihat kesan pemakanan ini terhadap kesihatan, sama ada kesihatan kepada penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang tidak kronik yang akhirnya membawa kepada penyakit kronik? Silakan doktor. Okay, untuk pengetahuan penyakit kronik, apa itu penyakit kronik atau penyakit tidak berjangkit? Kita tahulah, contohnya macam kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, sakit jantung, kanser, autoimmune, and the list goes on. Kebanyakan penyakit ini adalah berkaitan dengan gaya hidup. Dengan gaya hidup. It's a lifestyle disease. Dan apa yang saya tengok kini adalah trend penyakit ini adalah dalam kalangan mereka yang lebih muda. Muda di sini bagi saya adalah kurang dari 50 tahun. Kalau dulu kita tengok trend darah tinggi, kencing manis, hanya kita dengar dalam kalangan mereka yang berumur maybe 70, 60s kan. Tapi di hospital sekarang, sebab kami di Jabatan Radiologi adalah satu jabatan di mana kebanyakan penyakit akan datang kepada kami untuk buat pemeriksaan pengimejan. Contoh stroke, kita akan buat CT scan. Kalau kanser juga kita akan buat pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengesan penyakit dan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat adalah trendnya adalah penyakit ini dalam kalangan mereka yang berumur kurang daripada 50 tahun. Ini adalah umur, kalau kita tengok umur di mana mereka ni belum pencen lagi. Betul. Kan? Umur 40-an, dan kalau kanser kadang-kadang umur 30-an. Bermakna penyakit-penyakit kronik ini telah menyebabkan kualiti hidup kita semakin berkurangan. Kita mungkin hidup disebabkan teknologi perubatan yang moden, kita mungkin boleh hidup sehingga umur 80. Tapi kita kena tengok dari segi kualiti hidup.
Jadi tidak guna kalau kita mendapat stroke pada umur 45 dan kita terpaksa hidup dengan keadaan begitu sehingga akhir hayat kita 70 atau 80. So the quality of life is not there anymore. Kita nak elakkan begini. Dan kalau dulu kita tahu penyakit-penyakit ini adalah kita selalu salahkan keturunan. Kita kata itulah mak ayah kita ada kecil manis. Memang aku kecil manis dah lah. Tak boleh nak buat apa. Mak ayah kita ada darah tinggi. Tak boleh nak buat apa dah. Dia kata aku memang akan dapat darah tinggi. Dia seolah-olah menyalahkan takdir. Betul tak? Betul. Sebab kita rasa macam bukan salah kita. Bukan salah kita. Itu the escape part of it lah. Dan yang kedua, penyakit-penyakit ini juga boleh disebabkan oleh persekitaran. Contohnya lah, contoh penyakit yang diakibatkan oleh persekitaran, contoh lung cancer kan, pendedahan kepada toksik-toksik, asap-asap rokok atau asap-asap kenderaan kan. Itu adalah contoh antara faktor persekitaran yang boleh menyebabkan kesihatan kita mendapat penyakit kronik. Tetapi yang utama adalah kontribusi daripada amalan seharian kita, which is pemakanan. Jadi kalau nak sihat, asasnya adalah jaga apa yang kita ambil. Itu adalah key kepada sihat. Betul. Okey, mengapa pemakanan ini boleh menyebabkan kepada penyakit kronik? Okey, kalau kita tengok punca penyakit-penyakit kronik adalah dari satu proses yang dinamakan radang, inflamasi. Inflamasi radang ni. Okay, radang ni macam mana contohnya? Radang ni macam luka lah, luka. Kalau kita dapat luka, apa yang berlaku adalah akan merah, sakit dan seterusnya, dia akan membengkak. Jadi badan kita ni dia ada satu sistem pertahanan ataupun askar-askar yang tugasnya adalah untuk membaik pulih apa juga injury ataupun luka yang berlaku di dalam badan kita. Jadi proses inflamasi ini boleh dibahagikan kepada dua. Satu adalah inflamasi akut dan kedua adalah inflamasi kronik. Inflamasi akut ni senang contohnya. Kita luka, okay? After few days kita tengok luka tu siar. Siar dah. Sembuh. Okey. Tetapi apa yang berlaku di dalam badan kita adalah penyakit kronik ini disebabkan berlakunya chronic inflammation atau inflamasi kronik di mana luka ini tidak sembuh-sembuh. Jadi kenapa luka ini tidak sembuh? Luka ini tidak sembuh kerana setiap masa kita menyebabkan badan kita luka. Sistem badan kita ini luka. Maksudnya kita masukkan perkara-perkara apa yang kita makan itu menyebabkan sel-sel di dalam badan kita ini atau askar ini terpaksa bekerja untuk melakukan pembaik pulihan. Jadi inilah yang menyebabkan menyumbang kepada penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kecil manis, buah pinggang, especially macam darah tinggi. Darah tinggi dan sakit jantung, ia adalah penyakit yang berkaitan dengan salur darah. Betul. Dulu kita satu masa kita kata penyakit ni disebabkan kita makan banyak kolesterol kan. Banyak sangat makan lemak, banyak sangat makan telur kuning lah kan. Okey. Kolesterol, sebab isu kolesterol ni sangat kontroversi. Dan masalah sebenarnya bukan disebabkan oleh kolesterol itu. Sebab kita tahu setiap yang Allah jadikan di dalam tubuh kita mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Jadi kolesterol ni dia ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat kan. Dan
apa yang berlaku adalah bukan kolesterol itu yang menyebabkan penyakit jantung, tetapi inflamasi ataupun luka yang tidak sembuh di dalam ini yang menyebabkan kerosakan pada dinding salur darah yang akhirnya menyebabkan salur darah kita menjadi keras dan tertutup. Jadi itulah yang menyumbang kepada penyakit jantung dan juga darah tinggi. Yo, pada ringkasnya kita kena tahulah juga doktor, apakah jenis makanan yang boleh menguatkan sistem badan kita. Kalau kita ambil makanan-makanan yang bukan saja menguatkan itu satu, yang kedua yang boleh melemahkan sistem badan kita. Yang sekarang ni kalau kita tengok tabiat yang ada di masyarakat kita, satu ialah dari segi kandungan tu sendiri. Kandungan mungkin saya tak pakar, mungkin doktor boleh bagi tahu penjelasan dari segi ingredient tu, dari segi doktor kata dari dia panggil nutrisinya dan kalorinya. Tetapi satu lagi gaya pemakanan kita yang saya tengok hari ni, kita tengok rakyat Malaysia ni dia makan tak tentu masa sekarang ni. Dia boleh makan sebab memang akses dia senang, nak dapatkan makanan bila-bila masa, di mana sahaja, secara offline pun boleh, secara online pun boleh. Tetapi bila dah terlalu cepat, bila terlalu senang, terlalu cepat, boleh di mana-mana, di sampinglah kandungan ingredient satu, yang keduanya dari segi masa makan. Kejap-kejap mengunyah. Sebenarnya apa kesan dia dalam konteks ini? Kita terlalu kerap makan. Ada sokmo ni kita bawa ni, ada sokmo dalam beg kita, dan makanan itu pula bukannya makanan yang sihat. Bagaimana doktor komen sikit satu statement ni? Okay, kalau kita tengok kita panggil apa yang kita sebut nafsu makan, selera makan. Keinginan untuk makan. Okey. Kenapa kita nak makan? Apakah yang mencetuskan supaya kita rasa nak makan? Kejap-kejap lapar. Adakah rasa lapar? Betul ke rasa lapar? Okay. Sebab ada juga kebanyakan daripada kita makan walaupun kita tidak lapar. Okey. Betul tak? Sebab ia menjadi tabiat. Jadi bukan masalahnya dengan makan itu, tetapi apa yang kita makan. Sebab bila ada keperluan untuk makan, badan kita memberi satu signal bahawa badan kita memerlukan makanan, yang kita memerlukan tenaga. Jadi datanglah selera makan, kan? Dan selera makan tu dikawal oleh hormon-hormon dan dikawal juga oleh otak dan sebagainya. Tapi isunya di sini adalah apa yang kita makan. Kita boleh makan kalau kita rasa kita nak makan 10 kali ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Sebab kalau badan yang sihat, kita akan dengan sendirinya akan berhenti makan apabila cukup. Tetapi masalahnya sekarang adalah satu adalah apa yang kita ambil itu. Sebenarnya pengambilan makanan itu sendiri akan menyebabkan kita makan, kita rasa untuk makan seterusnya. Makan. Macam seolah-olah dia tak ada full stop kepada apa yang kita nak makan. Dan kita akan craving, kita akan rasa nak makan benda-benda yang tidak sihat lah, yang berkalori tinggi. Betul tak? Kita rasa nak lepas makan nasi, bayangkan kita kenyang dah makan nasi. Cukup dah nasi sepinggan dengan lauknya, dengan segala-gala bendanya. Tapi lepas makan tu kita rasa macam tak puas hati selagi kita tidak makan dessert yang manis-manis. Kan? Jadi itulah masalahnya. Kenapa ini berlaku? Bermakna apa yang kita ambil adalah salah. Sebab selera makan kita dan tabiat pemakanan kita dikawal oleh hormon-hormon di dalam badan kita. Okey. Alright doktor, saya nak baca beberapa soalan yang telah pun kita ada respon daripada netizen ini. Okey, soalan daripada Kauthar Ismail. Kauthar Ismail ni daripada, saya rasa Kauthar Ismail ni dia daripada Johor ke daripada mana tadi? Okey, soalan dia,
Dia ada dua soalan. Okey, kita tengok soalan pertama dulu. Macam mana nak didik anak untuk makan sayur? Kadang-kadang susah juga nak minta anak-anak makan sayur ni, sebab tak semua budak-budak ni suka ataupun gemar makan sayur. Macam Dr. SD, macam mana Dr. didik anak supaya makan sayur ni, Doktor? Saya rasa soalan tu memang sangat relevan. Mm-mm. Rata-rata anak-anak memang tak suka makan sayur. Mungkin disebabkan rasa sayur itu sendiri. Jangankan kanak-kanak, orang dewasa pun ada juga yang tak makan sayur. Orang kata sampai tua tak makan sayur kan. I think the taste bud dekat sayur tu sendiri mungkin ada rasa-rasa tertentu lah. Tetapi kita mungkin boleh didik anak kita. Mendidik anak tu bukan dengan cara paksaan. Dengan kita tunjukkan. Sebab saya ada juga anak yang tak suka makan sayur. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Kita doa lah supaya satu hari nanti mungkin terbuka hati dia untuk makan sayur. Sebab suami saya juga tak suka makan sayur. Dia ada full package ni kan? Dia ada full package. Saya ada 2 orang. Anak saya yang seorang ni ikut saya. Memang makan sayur. Yang seorang lagi tak mengikut saya. Jadi apa yang kita sebagai ibu lah, saya rasa kita tidak boleh berputus asa. Dari peringkat kanak-kanak mungkin kita boleh cubalah dengan kreativiti kita untuk mengolah supaya sayur itu nampak presentable. Kita olah menjadi sesuatu yang fun, yang yang sedap supaya kanak-kanak ni tidak rasa threaten lah bila dia nampak sayur tu. Macam nak lari kan, memang takut. Sampai kena kejung kadang-kadang nak makan sayur. Tapi ada juga budak-budak, saya tengok ada juga budak-budak yang suka makan sayur. Kecil-kecil lagi dah makan ulam. Very impressive. Mungkin agak yalah kena paksa pun saya tak pasti. Atau setengah orang ni dia punya taste bud dia tak sama. Ada yang kita panggil hyper sikit taste bud dia, di mana kalau rasa pahit tu dia rasa sangat pahit. Betul. Tapi kalau setengah orang yang tidak sensitif sangat, mungkin makan peri mentah pun tak ada masalah. Jadi untuk kanak-kanak lah, mungkin untuk kanak-kanak, untuk awal-awal janganlah kita bagi dia makan ulam. Kan, kita ubahlah sikit brokoli tu, kita jadikan something kan, mungkin dalam bentuk bubur dan sebagainya. Kita cuba kan. Okay. So kita kena lebih kreatif lah. Okay, lebih kreatif macam mana nak nampak sayur ni. Kadang-kadang ada yang sayur color-color kan, itu pun dari segi psikologinya pun boleh membantu untuk menambah selera makan. Kalau asyik sayur yang sama je, kita sendiri yang suka sayur ni pun kata so kita kena tukar cara. Ada lagi soalan, Doktor. Nampaknya tajuk ni memang tajuk yang sangat mendapat sambutan jugalah bagi saya, sebab ramai juga yang cuba untuk bertanya soalan. Okey, soalan kedua, saya nak habiskan soalan kedua Kauthar Ismail ni. Soalan dia yang kedua ialah, anak-anak seringkali membeli makanan seperti nugget, sausage di luar. Biasanya lepas habis sekolah ke contohnya, beli di luar sekolah. Penjual yang meraih keuntungan di luar sekolah dan mengorbankan kesihatan anak kita. So bagaimana, mungkin doktor boleh bagi pandangan sikitlah, sejauh mana kita encourage anak-anak kita ni untuk beli makanan-makanan seperti nugget yang berada di luar kawasan sekolah tu. Bagus ke ataupun tak bagus ke, atau macam mana, Doktor? Silakan, Doktor. Bagi saya makanan seperti nugget dia bawah kategori frozen atau processed food. Okey. Memang tidak bagus untuk anak-anak. Full stop di situ. Maksudnya kita sebagai ibu jangan beli, dan kita juga nasihatkan kepada anak untuk tidak membeli. Of course bila anak-anak di luar sana susahlah kita nak halang dia. Tapi dari semasa ke semasa kita bagi nasihat, kita bagi tahu. And then kita jangan sahaja halang, tetapi kita bagi alternatif. Budak-budak ni kita tak boleh kita kata jangan, and then kita full stop. Tiada alternatif. Kita bagi alternatif. Okey, jangan
instead of beli nugget, Mm-mm. mungkin adik boleh beli buah ke, buah jambu ke. Ha. Mm-mm. Atau budak-budak ni kan selalu balik sekolah dia lapar. Mm-mm. Betul tak? Dia balik lapar. Jadi mungkin kita boleh bekalkan dengan something yang sihat lah. Supaya Mm. bila balik sekolah tu dia ada something untuk mancing. Sementara dia sampai ke rumah. Okey, okey. Kita sebab ada benda yang kita tak boleh nak control kan. Takkan kita nak marah orang yang jual di luar sana. Mm-mm. Yang kita tak boleh control. Jadi apa yang kita boleh control, kita control. Okey. Okey, ada soalan lagi doktor. Saya rasa saya nak baca soalan-soalan yang ditulis di ruangan komen dulu. Sebab kita nak raikanlah juga kepada kawan-kawan kita ataupun sesiapa saja yang berada di talian ketik ini yang bertanyakan soalan. Okey, kita tanya dulu ataupun kita cuba menjawab dulu persoalan ini. Daripada Izzat Syahmin. Okey, tadi telah menjawab dua soalan daripada Kauthar Ismail. Boleh Kauthar Ismail beri respon berpuas hati ke apa ke? Boleh bagi respon di bawah ya. Saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya iaitu daripada Izzat Syahmin. Okey. Izzat Syahmin dia tanya, sekarang bulan puasa doktor dan kebanyakannya kita akan makan lepas tarawih dalam pukul 9.45 malam. Okey. Yang mana waktu tu agak lewat lah. 9.45 malam ni lepas kita tarawih dikata moreh lah, moreh. Apakah pandangan doktor serta nasihat Dr. Ju mengenai pengambilan makanan untuk moreh ni? Kadang-kadang kita ni moreh kita ni bukan setakat moreh makanan ringan yang biasa-biasa, tapi dia dah menjadi makanan yang luar biasa. Silakan Dr. Ju, macam mana kita nak tengok perkara ni? Okay, kita berbalik kepada isu tadi lah kan. Kenapa kita makan. Kalau ikutkan kita makan buka tu dah banyak dah. Kenyang dah, orang kata kenyang nyadar dah tak? Nyadar. Nyadar. Jadi apa tujuan kita makan? Kita makan moreh ni dia satu sebab dia dah kebiasaan kan, lepas tarawih kan, tak ada nak buat apa, makanlah sikit kan. Tak salah kalau kita nak makan kan, tapi kita rasa tak perlu kot kalau kita makan berat-berat kan. Mungkin kalau kita ambil, kita pilih-pilih lah makanan yang kita ambil. Mungkin kita boleh makan buah ke kan, kalau kita ke arah yang sihat kita boleh makan buah. Makan colek lah, orang Kelantan kan suka makan colek. Colek boleh lah, tak ada masalah. Dan pastikan tidak ambil dalam kuantiti yang banyak. Sebab biasanya lepas moreh tu kita tak ada nak buat apa dah, nak tidur dah. Itu yang dikatakan antara prinsip, salah satu prinsip makanan adalah pentingnya masa makan. Timing makan. Selain daripada kuantiti kan, kuantiti portion, timing makan tu. So kalau kita nak tidur, kita tak perlulah makan berat. Kerana badan kita ni apabila dia tidur, dia perlu kerehatan sepenuhnya. Jadi kalau kita makan berat sebelum kita tidur, badan kita ni masih bekerja untuk untuk penghadaman. Jadi apa yang berlaku, badan kita, sistem badan kita dia tidak rehat. Yang menyebabkan kita tidak rehat sepenuhnya. Kita tidur tapi tak segar kan, bangun tidur rasa tak fresh, bangun tidur sakit kepala kan, bangun tidur mengantuk, menguap, letih dan sebagainya, walaupun kita tidur dalam jangka masa yang panjang, sebab kita tidak rehat sepenuhnya ketika tidur. Walaupun kita rasa saya tidur dah berapa jam ni, tetapi sebelum dia tidur tu dia rembat 2-3 pinggan makanan berat kemudian badannya pun terpaksa bekerja kuat juga semasa dia tidur. Lebih kurang macam tu doktor? Ya betul. Okay. Alright, cantik sekali soalan dan jawapannya. Okay, saya tak boleh nak teruskan lagi saya punya soalan ni doktor, sebab soalan di ruangan komen ni banyak lagi ni. Tak ada masalah, Alhamdulillah, kerana kita punya siaran kita petang ni mendapat sambutan juga. Okey, terima kasih kerana anda memberi satu sokongan kepada kami, dan jangan lupa tekan butang share sekira anda rasa ini satu program siaran yang bermanfaat kepada kita, kepada netizen, kepada masyarakat, sebab kita bawakan ini adalah satu tajuk yang sebenarnya dekat dengan kita, pasal makan. Kita tak cerita pasal kereta, kita tak cerita pasal rumah, kita cerita pasal kita dan hari-hari kita makan.
Tersalah makan, susah juga kita nak hidupkan kehidupan ini. Dan hari ini disebab makanlah kita jadi tak sihat. Kalau salah makan tak sihat, kalau tak makan pun tak sihat. Okey, di Malaysia ni bukan tak cukup makan doktor, kita terlebih sangat makan. Itu yang jadi masalah. Alright, saya nak teruskan soalan daripada Najwa Saleh. Okey, Najwa, apa nasihat Dr. Ju untuk sesetengah orang yang mengambil langkah diet sepanjang Ramadan dengan tidak mengambil nasi tapi makan benda-benda lain, umpamanya miso, bihun sup, spaghetti dan lain-lain lagi lah. So dia tak ambil nasi. Bagaimana doktor? Ini isu yang saya rasa sangat relevan dengan kita. Sebab kalau orang kata asal diet tak nak makan nasi, asal diet tak nak makan nasi, asal tak nak makan nasi tu diet lah. Betul tak? Betul. Dia macam vice versa. Kita kena faham, kita di Malaysia makanan ruji kita adalah nasi. Kan? Kita bukan Mak Saleh, kita bukan orang Eropah di mana makanan ruji mereka adalah roti. Jadi disebabkan kita ni, resepi kita adalah sesuatu yang berkaitan dengan nasi. Nasi lauk apa? Nasi dan lauk. Nasi dan lauk. Bagi saya, kalau konsep kita nak turunkan berat badan dengan tidak mengambil nasi, itu adalah satu yang silap. Sebab kita menyalahkan nasi. Kita kata sebab nasi lah kita tidak turun berat badan. Kita kena faham bahawa jika nasi itu diambil dengan betul, makanan itu diambil dengan betul, kita boleh turun berat badan, tak ada masalah. Okey. So bagi saya lah, kalau daripada mengambil makanan-makanan seperti spaghetti, pasta-pasta, mi dan sebagainya, lebih baik ambil nasi. Okey. So sekarang ni sebab kita ni dah macam gaya hidup pemakanan kita ni dah berbeza. Mungkin waktu sekarang ni lah. Dah bercampur dengan orang-orang Eropah, dah bercampur dengan foreigners dan sebagainya. Jadi pendedahan makanan-makanan seperti ini dah seperti macam biasa. Orang dulu-dulu tak kenal benda macam ni doktor, kan? Apa kejadah benda ni makan ni. Even kalau kita pergi makan dekat KFC contoh lah kan, kita makan dengan ayam sekali, nenek-nenek kita kata, mana nasi ni, kan? Akan makan lauk je ni, kita nak makan nasi. So dia dah jadi perubahan. Tapi yang pentingnya kita kena berbalik kepada asas kefahaman. Nasi itu adalah makanan ruji kita dan perlu diambil dengan cara yang betul, portion yang betul. Okey. Begitu juga kot dengan benda-benda lain doktor. Kalau bukan nasi saja, kadang-kadang dekat Malaysia ni, contoh dekat Kelantan lah, kita berada dekat Kelantan kan. Okey, saya melihat orang Kelantan ni dari sudut mungkin bukan orang Kelantan jugalah, mungkin ada juga di negeri-negeri lain, gaya makanan lebih kurang kita makan benda yang agak manis. Contohnya agak manis. Sedangkan dari sukatan gula itu pun boleh dikurangkan. Bukan tak boleh langsung gula. Kalau tak boleh langsung gula, dia akan jadi benda lain pula, jadi hyper pula kan doktor kan. So kadang-kadang kita kena seadanya mengikut sukatan yang betul. So boleh doktor komen sikit dalam sudut pengambilan gula ni sikit doktor. Kita soalan kita santai ya. Saya pun dah tak tengok skrip dan apa, dan saya rasa doktor pun dah tak ada skrip. Kita just sharing secara santai, yang penting sampai. Silakan doktor. Kita kena faham gula itu adalah Hello. Saya tak dengar suara. Hello, dengar tak? Saya dengar. Oh ya ke? Dengar, sekarang dengar. baru dengar. Okey. Kita jangan silap faham tentang gula. Gula ataupun glukosa. Glukosa ini juga boleh didapati daripada sumber karbohidrat. Bila kita kata makan gula yang tidak sihat adalah refined sugar lah, gula pasir tu kan, gula pasir. Jadi kita senang cerita gula pasir ni memang tidak bagus. Memang
perlu dihadkan pengambilan refined sugar atau gula pasir, kerana dia directly menyebabkan surge of insulin. Dia akan menyebabkan spike of insulin. Insulin dalam darah akan naik secara mendadak. So dari segi kalau ikutkan, sepatutnya kita tak perlu pun ambil gula. Sebab makanan kita mempunyai natural sugar. Dalam setiap makanan secara aslinya dia dah ada dah gula-gula secara natural. Kalau kita nak makan manis pula sedikit, kita kata boleh, tak ada masalah dalam kuantiti yang sedikit. Sebab tu makan manis ni kita panggil dessert kan. Dan kalau dessert tu sepatutnya dimakan di akhir makan, di akhir meals, bukan di awal meals. Sebab dia akan menyebabkan insulin kita naik dengan mendadak. Jadi kita ambil gula dalam kuantiti yang sangat sedikit. Dan saya galakkan rather than ambil gula pasir, kita boleh ambil gula dalam bentuk natural seperti madu. Oh, madu. Sebab dia bukan saja memberi rasa manis, tetapi dia juga mengandungi vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi kita tidaklah rugi ambil gula kosong kan, gula yang tiada nutrisi. Jadi kalau kita ambil madu, kita akan dapat rasa manis dan di samping itu kita dapat juga nutrisi. Saya nak sentuh dalam salah satu amalan pemakanan kita, iaitu kita kena pastikan bahawa apa je yang kita nak ambil perlu ada nutrisi. Kita fikir, adakah makanan yang kita ambil ini contribute kepada nutrisi atau tidak? Apa itu maksud nutrisi, doktor? Nanti orang tanya apa ti nutrisi ni. Nanti kata saya daripada awal lagi tak faham nutrisi tu. Doktor bagi penerangan sikit, apa maksud konsep nutrisi ni? Konsep nutrisi ni adalah vitamin dan mineral di dalam sesuatu makanan. Contoh vitamin A, B, C, D, E, dan sebagainya. Itu adalah konsep nutrisi. Dan nutrisi ini adalah sesuatu yang sangat tidak stabil, di mana kalau kita tidak jaga, dia akan hilang. Sebagai contoh vitamin C di dalam sayur-sayuran, dia akan hilang jika kita masak sayur tu sehingga terlalu lebih masak lebu ke macam terlalu mana? Lebu. Orang Johor sebut layur. Layur, betul lah, layur. Ya, betul ke? Betul. Sampai masak yang amat terlebih lah orang panggil kan. Overcook, yes. Overcook. Jadi kita fikirlah, adakah apa yang kita makan itu bernutrisi atau tidak? Kita fikir dari segi itu saja. Makanan yang mempunyai nutrisi yang tinggi, yang terbaik adalah dalam bentuk naturalnya, iaitu makanan asli. Ulam in natural form. Di mana nilai-nilai vitamin dan mineral ini tidak hilang daripada proses masak itu sendiri. Sebab tu saya katakan bahawa masak cara Malaysia ni, dia suka masak banyak kali. Macam contoh rendang kan. Rendang tu dia dah dimasak sampai 3-4 jam. Betul. Sudah tak ada dah kandungan nutrisi di dalam itu. Jadi makanan-makanan begini bukan kita kata tak boleh makan. Kita kena kawal dari segi kuantiti. Kita makan sikit lah. Mungkin kita banyakkan sayur, ulam, makanan-makanan yang lebih sihat. Portion. Bukan kata tak boleh makan langsung. Kadang-kadang susah juga kan bila orang kata, jadi tak boleh langsung lah ambil benda ni. Tak boleh lah kan. Yelah, kita ni orang Malaysia, hari raya takkanlah mak mertua masak apa yang sedap-sedap kan, rendang dan sebagainya, takkan tak jamah langsung. Yalah. So nutrisi ni boleh kita kata macam khasiat dia, doktor, boleh tak? Ya, khasiat. Khasiat. Okay, bila doktor sebut pasal vitamin C tadi, saya cuba nak relate kan. Ada ketika waktu dalam fasa PKP, hari itulah fasa 2, saya tak ingat exact dia punya masa tu. Tapi kadang-kadang ramai di kalangan kita ni cuba untuk mendapatkan vitamin C.
Dia kata vitamin C ni boleh menguatkan sistem imunisasi kita, sistem pertahanan badan kita untuk lawan COVID-19 ni. Apa komen doktor pasal ni? Sebab memang rata-rata orang duk cari vitamin C. Sila doktor. Okey. Pengambilan vitamin C memang bagus untuk kesihatan sebab badan kita memang memerlukan vitamin C untuk repairing. Malah kalau kita tengok vitamin C ni juga banyak digunakan dalam kosmetik. Sebab dia akan digunakan macam contoh orang cucuk vitamin C supaya dia kata nampak kulit tu flawless. Sebab dia adalah salah satu building block yang penting untuk bunyi petir kuat kuat. Saya rasa ada sparkle somewhere. Ya. Sebab dia adalah satu bahan asas untuk sintesis collagen di dalam badan. Jadi kalau orang perempuan ni nak nampak muda kan, dia ambil lah vitamin C tinggi. Tapi kita kena faham bahawa untuk pertahanan badan kita bukan sahaja vitamin C. Askar-askar kita tu yang nak buat kerja tu, sistem itu dia memerlukan juga makanan-makanan lain yang kita panggil antioksidan. Bawah kita antioksidan. Jadi banyak sebenarnya makanan-makanan, sumber-sumber makanan yang kita yang tinggi kepada antioksidan. Dan kebanyakan makanan-makanan ini adalah dalam bentuk natural form. Jadi kita tak perlu tumpukan kepada vitamin C sahaja. Sayur-sayuran biasa pun juga ada vitamin di dalamnya. Okey, terjawab sudah soalan tu. Okey, saya sendiri yang sebenarnya terbuku nak tanya lama dah soalan ni, tapi dah berkebetulan ni kita terus tanya. Okey, saya nak tanya beberapa soalan lagi juga, tapi ini bukan daripada saya, bukan daripada skrip ataupun senarai soalan saya, daripada rakan kita di Ipoh. Okey, nama dia Azad Jasmine. Okey, Azad Jasmine mengatakan, adakah elok jika langsung tak ambil makanan berminyak ataupun ambil dalam kadar yang macam mana, doktor? Minyak ni. Silakan doktor. Minyak pun satu topik hangat kalau kita cerita pasal minyak ni macam tak habis kan. Okey, pertama kita kena tanya. Yang dimasukkan, kalau saya faham lah, yang dimasukkan dengan soalan minyak ni adalah makanan bergoreng lah. Betul? Makanan bergoreng lah. Bergoreng. Okay. Secara umumnya, makanan bergoreng ni memang tidak bagus untuk kesihatan. Okey. Especially yang bergoreng garing. Yang bergoreng garing. Yang tu saya tekankan di situlah. Sebab ada juga cara masak goreng yang menggunakan minyak sedikit kan. Yang itu lain. Ini adalah kategori bergoreng garing. Orang Malaysia ni dia suka sangat makanan bergoreng. Goreng pisang, goreng apa lagi, segala-gala benda. Mi goreng. Malah benda-benda yang tidak sepatutnya digoreng pun jadi goreng. Saya ingat ada satu masa dulu, ingat tak roti kurasan? Roti kurasan. Tak tahu sekarang ada lagi ke tidak. Famous kan roti kurasan. Okay. Dia adalah sebenarnya burger di dalam. Tetapi dibungkus dengan kulit popiah dan kemudian digoreng. Dan daging burger di dalam tu juga digoreng. Dulu masa dia viral, kita pun terkamlah juga kan. Sehinggalah kita belajar ilmu ini. Jadi kalau kita ikutkan, bukan masalah mengambil minyak, sebab minyak juga penting di dalam badan kita. Ada berapa peratus kecil badan kita memerlukan sumber minyak atau sumber lemak. Sumber lemak. Jadi kalau saya boleh bagi, kita kategorikan, makanan bergoreng memang langsung tidak bagus, tetapi kalau kita nak ambil minyak adalah dalam kategori minyak yang baik. Minyak yang baik
Dari sumber sebagai contoh adalah dari kekacang seperti kacang walnut, kacang macadamia, ataupun daripada minyak zaitun, daripada buah avocado. Itu juga adalah minyak, kategori minyak atau lemak baik. So, Jadi kalau saya minyak kelapa, doktor? Minyak kelapa? Minyak kelapa, ada setengah orang dia amalkan minyak kelapa kan, dia ambil minyak kelapa dara tu, dia ambil sesudu. Tak ada masalah sebab dia dalam natural form, dia tidak diubah. Dan ada juga orang amalkan ambil minyak zaitun pagi sikit sesudu kan. Yang menjadi masalah adalah apabila minyak itu telah berubah bentuk. Okay. Saya boleh bagi sedikit tips berkenaan dengan minyak okay. Kalau kita tengok minyak, Malaysia ni kita banyak guna minyak masak lah, cooking oil minyak. Jadi minyak masak ni adalah daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Jadi kita ada choice whether minyak kelapa ke, minyak kelapa sawit ke, minyak kacang tanah, canola oil, minyak bunga matahari dan sebagainya. Dan ada satu masa dulu kita rasa sebab orang kata minyak zaitun ni bagus, kita pun fahamlah goreng kan guna minyak zaitun. Sebab kita tidak faham konsep minyak itu sendiri. Minyak ini sebenarnya minyak-minyak tumbuhan ini dia mengandungi omega 3 dan omega 6. Jadi kombinasi. Dan kualiti minyak yang baik adalah dari segi ratio atau kadar nisbah keduanya antara omega 3 iaitu minyak baik dan minyak omega 6 iaitu minyak yang kurang baik, 1:1. Di mana kebanyakan minyak di Malaysia, minyak yang ada ni di pasaran adalah tidak begitu dari segi nisbahnya. Jadi kita tak payah fikirlah yang ni minyak ni ratio dia berapa, minyak ni ratio dia berapa. Okey. Yang kita perlu ambil kira adalah apa yang kita buat pada minyak itu. Okay, satu, bila kita goreng, kita nak menggoreng, sudah tentu kita tak akan guna minyak zaitun untuk menggoreng ayam ke keropok ke dan sebagainya kan, sebab satu dia mahal. Ya, betul. Betul tak? Dan biasanya kita akan gunakan macam minyak kelapa sawit, minyak kelapa atau minyak kacang. Jadi senang cerita, anything yang bergoreng garing tidak bagus. So tak payahlah goreng. Ataupun kurangkan aktiviti menggoreng itu. Mungkin kalau kita nak ambil goreng keropok, bolehlah makan seminggu sekali ke kan, berpada-pada atau kuantiti dia sangat sedikit. Okay, yang kedua, dari segi minyak ni kita kena faham bahawa setiap minyak ni dia berubah disebabkan dia ada dipanggil smoking point. Smoking point. Smoking point ni adalah satu tahap di mana apabila minyak itu mencapai sesuatu suhu, dia akan terlerai menjadi sesuatu yang lain. Dia dah transform. Dia transform. Itu yang dia transform menjadi trans fat dan sebagainya. Dan ini adalah karsinogenik atau bahan yang boleh mencetus kepada kanser. Jadi senang cerita begini, kalau kita nak ambil minyak yang baik, contohnya minyak olive oil, boleh. Tetapi kita kena pilih juga. Kalau kita perasan minyak olive oil tu dia ada yang boleh digunakan untuk menumis, dan ada juga yang tidak boleh langsung terkena panas. Dia ada dua jenis? Ya. Okey. Jadi kalau kita nak ambil, kita kena perhatikan. Contoh kalau kita beli tu di botol tu, kita tengok kalau dia tulis situ coal production, maksud minyak zaitun itu tidak boleh terkena panas langsung. Okey. So dan botolnya itu juga sepatutnya dalam warna gelap. Okey. Sebab dia tak boleh cari panas. Dan dia biasa digunakan untuk dressing dan dressing salad kan. Lepas tu kita tengok kalau dressing salad biasanya dia dalam bentuk sejuk. Betul. Begitulah sebab dia berubah. Bila dia berubah, maka dia menjadi sesuatu yang lain dan inilah yang tidak baik untuk kesihatan. Okey, ilmu baru ni. Banyak ilmu. Saya pun ni pen dekat tangan ni pun mencatat ni sesuatu ni.
Dia ada dua, minyak zaitun ada dua, yang boleh kena panas, yang tak boleh kena panas. Ini belasah saja. Okey doktor, cakap pasal minyak ni juga kan. Kadang-kadang kita tengok ramai juga di kalangan kita ni. Okey, tadi doktor kata kalau dipanaskan 1 degree dia punya temperature tu, dia akan transform jadi benda lain, yang mana dia efek dia ialah seperti penyakit kanser. Tapi kalau kita tengok realitinya hari ni, okey, di restoran ke bahkan di rumah kita sendiri pun, kadang-kadang kita menggunakan minyak yang sama, kita guna banyak kali. Recycle minyak ni. So macam mana, adakah sejauh mana keburukan ataupun kesan kalau kita asyik-asyik recycle ni, ataupun dia boleh ada juga recycle lah sekali ke 2 kali ke, ataupun memang tak boleh, full stop, you cannot recycle the oil, tak boleh. So macam mana doktor? Kalau mengikut pembacaan saya, sepatutnya memang tidak boleh recycle langsung. So full stop sekat tu. Full Tak stop. boleh, tak boleh Full recycle. stop. Tak boleh recycle. Guna sekali sahaja dan buang. Okay. Alright. So hati-hati kepada kawan-kawan kita musim-musim buka puasa ni. Walaupun kata sekejap je kita guna minyak ni, bukan kita guna dengan kapasiti nak goreng apa-apa pun, just nak goreng keropok je. Lepas tu besok nak goreng ikan je. So bagi doktor, kalau boleh jangan buat macam tu. Okay? Nasihat saya adalah tak perlulah menggoreng. Kurangkan aktiviti menggoreng. Sebab kalau kita tak perlu goreng banyak, kita tak perlu guna minyak banyak. Kan kalau dah hari-hari nak goreng, orang kata larap lah juga kan, parut lah minyak. Sebab parut minyak lah tu jadi kita terpaksa recycle. Okay, untuk maklumat anda, parut tu bermaksudnya kita menggunakan dengan kadar yang banyak. Doktor ni orang Johor, tapi bahasa Kelantan dia melebihi saya lah. Okay, parut tu kita menggunakan dengan kapasiti yang berlebihan. Okay, parut Nisa. Kalau kata parut Nisa tu kita menggunakan gula Melaka yang berlebihan. Okey doktor, saya nak kembali kepada soalan. Okey, soalan daripada Norazlinah Abdul Rahman. Sekarang ni ada option menggoreng dan menggunakan air fryer. Menarik juga ni. Menggoreng menggunakan air fryer bagi menggantikan minyak. Boleh minta pendapat doktor? Air fryer. Ya betul. Saya rasa air fryer adalah satu teknologi yang sangat bagus. Saya sendiri menggunakan air fryer sebab ada setengah makanan tu memang kebaikannya lah kalau saya nak menggoreng, saya menggunakan air fryer. Apa yang saya buat adalah saya letak sedikit saja mungkin minyak tu, kita macam kita panggil titik-titik drizzle. So, sikit saja dan terus kita masak di dalam air fryer. Dan biasanya macam contoh kita goreng ikan kan, memang cantik kejadiannya. Kejadian tu memang cantik ikan tu. Ya. Alright. Dan rasa pun sedap kan? Rasa sedap. Rasa pun sedap. Okay. So kepada anda yang nak tukar cara nak goreng tu, okay, cantik. Jawapan yang cukup ringkas, cantik. Gunalah air fryer. Okay. Boleh mengurangkan kesan goreng-goreng ni kepada kita dan sebagainya. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk masuk yang bersama dengan kita di Facebook Live Fashion Network Channel ketika ini. Kita setelah pembersiaran lebih kurang 1 jam, alhamdulillah nampaknya ramai yang masuk dan ramai juga yang share. Saya boleh tengok sini dah 40 shares yang kita dapat, alhamdulillah. Dan kalau anda fikirkan inilah satu siaran yang cukup beri manfaat kepada masyarakat, anda boleh teruskan share. Dan jangan lupa juga bertanya soalan-soalan kepada doktor. InsyaAllah doktor akan cuba untuk menjawab dengan cara yang santai, dengan cara yang mudah difahami, yang penting sampai. Alright, doktor, saya nak teruskan soalan kita yang seterusnya. Ada soalan ini, ini daripada, saya tak ingat soalan siapa nama, tapi dia WhatsApp kepada saya. Adakah, soalan dia berbunyi, adakah elok, bukan, soalan dia, macam mana nak tahan diri untuk makan dengan kadar sederhana? Saya mengalami masalah bila makan, tak boleh makan dengan kadar yang sikit. Bila makan, memang akan makan dengan kadar yang lebih luar biasa, tak ada lagi sederhana ni. Bagaimana nak doktor nak nasihatkan saya ni yang bertanya ni nak kurangkan portion, okey, dan waktu elok untuk makan makanan yang heavy. Dua soalan daripada penanya ni. Yang pertamanya, kita nak nasihatkan dia bagaimana nak makan dengan portion yang sedikit. Okey, yang keduanya, okey, kalau nak makan makanan heavy, waktu yang sesuai.
Alright, silakan doktor. Okey, soalan yang pertama bagaimana kita nak mengawal selera makanan kita, selera makan kita. Kawalan selera makan ni sebenarnya dikawal oleh yang tadi saya sebutlah otak kita kan. Dia macam ada satu switch. Sampai satu masa bila kita dah kenyang, kita dah puas hati, dia akan tutup dengan sendirinya dan kita rasa tak nak makan dah. Kita tak boleh makan. Tapi ada ketikanya kita tidak boleh berhenti makan. Ini berlaku. Satu adalah disebabkan makanan yang kita ambil itu menyebabkan kita punya insulin tinggi di dalam darah. Insulin ini apabila dia tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan selera makan kita tidak dapat direnjat oleh otak. Kita panggil high circulating insulin. Yang mana switch untuk selera makan tu tidak ditutup. Jadi bagaimana kita nak supaya switch ini boleh ditutup? Antaranya adalah sebab tu kita galakkan seseorang itu makan makanan ataupun sayuran yang berserat tinggi. Makanan berserat kan, makanan berserat. Tujuannya adalah apabila kita mengambil makanan bersama serat, gula itu tidak akan dirembeskan dengan cepat. Maknanya dia tidak ada surge of sugar dan seterusnya tidak ada surge of insulin. Jadi gula tu dalam darah akan dirembeskan secara slow, secara slow. Secara perlahan. Secara perlahan. Dan ini akan menyebabkan kita dengan sendirinya tidak rasa nak makan yang berlebihan. Sampai satu masa kita rasa kenyang, the signal datang pergi kepada otak kita, dia kata okay, you dah kenyang, cukup. Dan soalan seterusnya dia kata saya suka makan banyak. Kuantiti. So macam ni kita nak kata maksud dia kuantiti tu satu, waktu mana yang sesuai kalau saya nak makan banyak ni? Masa mana? Tengah hari ke, malam ke? Sebab ada setengah pendapat kata makan pagi dengan portion yang banyak sebab kita nak beraktiviti. Ada setengah kata pagi sikit, tengah hari banyak. Ada pula kata malam. So macam mana pandangan doktor? Okey, soalan yang pertama tu tak habis lagi, iaitu berkenaan dengan banyak mana dia nak makan. Sebab dia kata saya ni makan banyak. Ya, betul. Itu pun juga subjektif. Sebab keperluan badan kita bergantung kepada saiz badan kita. Jadi kalau orang badan besar, kita suruh dia makan sikit, memang tak cukup. Cuma kita latih diri kita supaya makan mengikut keperluan badan. Kita perlu latih badan kita supaya patuh kepada signal-signal tu dengan cara mengamalkan makanan yang sihat. Bila kita makan makanan yang sekali dengan makanan kita ada sayur-sayuran dan berserat dan sebagainya, dengan sendirinya badan kita akan regulate. Dia akan bagi tahu, okey, kau dah kenyang, boleh berhenti sekarang. Okey, so soalan yang kedua adalah bila ada masa yang terbaik untuk kita makan. Ini bergantung kepada aktiviti kita. Okey. Kalau kita kerja shift siang, contohnya kita kerja shift siang, shift kita bermula katakan pukul 2 petang. Dan kita makan dalam jarak di mana kita akan gunakan maksimum tenaga ketika itu. Tapi kalau kita katakan shift kita shift malam, kan, kalau kita makan tengah hari banyak, so by the time malam tu kita pancit dah, kan, ada tenaga dah. So kita injakkan sikit, mungkin makan kita start pukul 8 ke, kalau shift kita bermula pukul 10 dan sebagainya. Kita kena adjust mengikut aktiviti kita. Nak kata ada setengah orang dia suka ambil breakfast heavy, kan, heavy breakfast. Dan kalau dengan heavy breakfast tu kita dah kenyang, kita tak perlu makan lunch, mungkin kita light lunch, tak ada masalah. Penting kita dengar bahasa badan kita. Yang itu kita kena ajar bahasa badan. Badan kita akan cakap, oh lapar dan kita perlu makan. So kita kena tahulah switch kita kat mana, doktor, kan?
Ya. Yang masalahnya yang tak tahu switch ni. Itu pun masalah juga. Switch dia dah jam. Itu yang jadi masalah. Lepas makan akhirnya barulah ke hospital dan sebagainya. Doktor, saya nak tanya satu soalan yang mungkin agak umum. Tapi sebelum tu, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Sebelum saya bertanyakan soalan seterusnya kepada doktor, terima kasih kepada anda yang sudi untuk bersama dengan saya ketika ini, yang telah pun bertanya soalan pun terima kasih banyak-banyak, yang share di mana-mana platform pun terima kasih yang tidak terhingga juga diberikan kepada anda, sebab ini sesuatu rancangan ataupun siaran yang bukan sahaja memberi manfaat kepada kita, tetapi dia juga boleh memberi manfaat kepada orang yang tidak ada di atas talian ketika ini. Sebab rancangan kita ini bukan saja kita bawa secara langsung di sini, tetapi terakam selepas ini yang boleh ditonton di waktu bila-bila masa yang anda sukalah. Right, dan pastikan sekiranya anda berfikir, anda rasakan program ini satu program cukup memberi manfaat, beri faedah kepada masyarakat, tolong share. Tolong share, tekan sahaja butang share. InsyaAllah dengan hari yang mulia, bulan yang mulia ini, kita bersedekah dengan cara memberi ilmu kepada orang lain. Kadang-kadang kita memikirkan sedekah ini dengan duit, dengan harta, dengan material sahaja. Tetapi dengan ini juga, dengan cara kaedah memberi ilmu yang kadang-kadang kita tak tahu. Saya pun hari ini banyak perkara yang saya tak tahu, yang saya dapat belajar benda-benda baru daripada doktor. Kadang-kadang kita rasa kita dah cukup tahu, rupa-rupanya banyak lagi perkara-perkara yang belum kita ketahui, dan perlu kita mencari orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu untuk mengajar kita apakah sebenarnya ilmu-ilmu yang kita banyak lagi sebenarnya kita tak tahu. Okey doktor, saya nak tanya soalan berikutnya. Sebelum tu kita dah pukul berapa? Nanti kan kita tak sedar orang azan maghrib kan, susah pula. 3.50 minit petang. Alright, kita nak ada sedikit lagi lah. Kita tak nak juga lama-lama. Sebentar lagi doktor pun nak ke dapur ke, nak masak ke, nak guna air fryer ke, mungkinlah selepas ini. Kita tak nak ambil masa yang lama. Doktor, kesan pemakanan terhadap kesihatan. Kepentingan amalan pemakanan terhadap keupayaan melawan penyakit berjangkit. Mungkin doktor ada sentuh sedikit tadi, tetapi saya nak baca juga. Mungkin kepada mereka yang tertinggal tadi boleh juga mendapat penjelasan daripada doktor. Sebab ada penyakit yang berjangkit. Sekarang ni kita menghadapi satu pandemik, COVID-19, mana penyakit ini adalah penyakit berjangkit. So bagaimana kita, kalau secara asasnya kita nak mengamalkan pemakanan yang sihat, supaya kita berupaya untuk melawan penyakit berjangkitnya, terutama sekali untuk COVID-19 ni lah. Macam saya kata tadi, ramai yang terkejar-kejar mendapatkan vitamin C, sedangkan ada lagi benda-benda yang lain yang seharusnya kita titik beratkan. Sampai stok dekat kedai-kedai, dekat farmasi pun habis, disebabkan oleh orang terlalu memikirkan tentang hanya vitamin C saja yang boleh menyembuh ataupun membendung COVID-19. Mungkin ada lagi kaedah-kaedah yang lebih komprehensif yang perlu diamalkan oleh masyarakat. Silakan doktor. Apabila berlakunya keadaan jangkitan atau pandemik infection pandemic virus COVID virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Tengok banyak negara-negara mulai gelabah. Betul. Gelabah sebab kita dalam keadaan yang baru, yang mana kita tidak tahu bagaimana hendak menangani infection ini, jangkitan kuman ini. Betul. Dan kita tahu bahawa virus ni dia tiada ubat. Dia tidak macam bakteria. Kalau bakteria kita boleh bagi antibiotik. Tapi virus ni dia tiada ubat. Dia tiada maknanya ubat khusus untuk melawan penyakit. Dan ia bergantung sepenuhnya kepada badan kita sendiri untuk melawan penyakit tersebut. Jadi dari sinilah pentingnya untuk mempunyai sistem pertahanan badan yang kuat. Dan kalau kita tengok, untuk kita mempunyai sistem pertahanan badan yang kuat, dia bukan develop within overnight. Orang kata bukan overnight punya amalan. Dia tidak ada shortcut
Bukan kata you makanlah vitamin C sampai berkilo-kilo sehari, dia boleh boleh meyakinkan bahawa your sistem imun akan mantap dalam masa beberapa hari. Tidak. Sebab tu kalau kita tengok apa yang kita makan akan menjadi darah daging. Sebab ianya menentukan kualiti sel badan kita. Kita selalu kalau makan kan kita duk fikir okey bila makan dapat tenaga dan sebagainya. Sepatutnya kita kena fikir dari sudut apa yang berlaku kepada makanan, kepada sistem atau fungsi sel badan kita. Jadi kalau kita tengok badan kita ni, setiap orang dewasa dia mempunyai lebih kurang 75 trilion sel. Banyak tak banyak sel ni. Ya. Sebab kita kira fungsi sel inilah yang perlu untuk melawan penyakit. Askar-askar kita tadi, kita ada sel darah putih yang untuk melawan penyakit. Itulah sebenarnya perkara yang kita kena ambil cakna bila kita menjaga pemakanan. Dia tidak akan berlaku dalam masa yang singkat. Ya, okey. Sebab ini sendiri berlaku kepada diri saya. Sebab satu tahap kita akan rasa bahawa badan kita akan mengalami perubahan-perubahan tertentu. Perasan tak? Ada satu masa kita akan mula penyakit-penyakit yang kita rasa macam tak pernah datang, tiba-tiba datang pada kita. Kita tak pernah allergic, tiba-tiba kita allergic. Kan? Kita tak pernah sakit perut, tiba-tiba dapat gastrik, dapat migraine. Daripada mana benda ni datang? Benda ni datang daripada kualiti sel badan kita disebabkan kita memasukkan makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Jadi begitu juga dengan jangkitan kuman ni. The building block yang kita perlu ambil kira adalah kualiti sel. So tak kira lah sel tu sama ada akan jadi sel imun ke atau apa-apa sel di dalam badan kita lah. Jadi dalam konteks COVID-19 ni yang kita nak mantapkan adalah askar atau pertahanan badan kita yang akan melawan penyakit itu. Okey. Terima kasih doktor. Saya nak tambah satu lagi doktor. Yang hari tu ada sedikit isu lah, nak kata isu besar pun tak isu besar, tapi berkenaan dengan daun semambu ni. Doktor ada pernah dengar tak tentang ada satu masyarakat kita ni selalu duk cari daun semambu, daun nim. So bagaimana dia boleh juga ke untuk beri sedikit pencegahan dan sebagainya terhadap coronavirus ni? Saya tidak pasti berkenaan daun semambu. Okey. Sebab saya itu memang di farmasi-farmasi banyaklah kita dihujani dengan telefon dan sebagainya nak dapatkan daun ni sebab ada isu tertentu. Tak apa, kita tinggalkan isu tu. Saya pun tak nak panjang. Isu tu mungkin isu tu relevan ke tak relevan. Okey, mungkin itu sesuatu benda yang boleh lebih lanjut kan. Kita Right, so kita dah menjangkaui 3.56. Okay, jam saya dah dekat pukul 4. So saya rasa saya nak kita nak kohor-kohor lah, doktor. Kita nak kohor-kohor tak? So sebelum saya nak kohor-kohor sebelum doktor pun nak kohor-kohor. Kohor-kohor ni kalau rakan-rakan kita yang berada dekat luar tu, kita nak perlahan-lahan nak melabuhkan tirai kita pada petang ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan kami di waktu ini. Kita telah pun bersiaran hampir sejam 15 minit. Okey, alhamdulillah kita tak nak ambil masa yang lama. Dan anda boleh terus melihat, menonton sekiranya anda telah terlepas. Mungkin rakan-rakan kita telah pun terlepas siaran ni yang telah bermula pada pukul lebih kurang 2.30 petang tadi. Dan sekarang kita telah pun menghampiri 3.57 minit petang. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita. Terima kasih kepada yang menonton. Dan sebagai akhir kata lah doktor, sebagai pengakhiran kesimpulan lah. Okey, kesimpulan 2 minit
Dan doktor boleh bagi tentang konsep keseluruhan, merangkumkan semua konsep pemakanan sihat waktu kita sekarang ni, lebih-lebih lagi bila kita berhadapan dengan COVID-19. Secara ringkasnya doktor, silakan. Yes. Secara ringkasnya, sebelum kita makan, kita perlu tahu apakah tujuan kita makan. Okey. Adakah sebagai riadah ataupun sesuatu yang penting untuk badan kita, dan makan ini haruslah memberi manfaat kepada diri kita. Dan konsep pemakanan sihat ini tidak semestinya mahal dan mewah. Dia boleh juga didapati daripada sekeliling rumah kita. Dan kita tengok apa yang kita tanam di sekeliling rumah. Kalau saya boleh simpulkan prinsip pemakanan sihat atau pemakanan baik, yang pertama adalah sumbernya. Okey, sumbernya. Pastikan ianya adalah halalan thayyiban. Merangkumi konsep bagi orang Islam halal lah. Yang kedua adalah thayyiban, maknanya dari sumber-sumber yang baik. Pastikan daripada mana bahan mentah itu datang. Bagaimana dia ditanam, adakah ia menggunakan racun serangga, kualiti tanah dan sebagainya. Kita sampai ke tahap itu daripada mana sumber datang. Yang kedua, pemakanan itu haruslah seimbang. Seimbang dari segi makro atau khasiatnya, makronutrien dan mikronutriennya, dari segi vitamin, mineral, karbohidrat, protein dan sebagainya. Yang ketiga, ambil cakna kepada olahan makanan. Bagaimana kita masak makanan tersebut. Pastikan dia diproses seminimal yang mungkin. Maknanya tidak mengalami perubahan dari segi bentuk asalnya dengan begitu maknanya tidak lari jauh lah daripada bentuk asal. Kalau sayur tu sayur, bukan sayur tu jadi benda lain. Yang keempat adalah dari segi kuantiti. Kita jaga kuantiti, banyak mana yang kita makan dari segi dan juga portion. Portion kalau kita ikut suku-suku separuh lah. Kan senang kira suku-suku separuh. Dan pastikan banyakkan juga sayur-sayuran hijau. Dan kalau boleh sebahagian daripada sayuran hijau itu dalam bentuk mentah, ulam. Ulam. Dan yang kelima adalah masa atau timing, kekerapan makan. Yang soalan tadi, dan elakkan makan at least 3 jam lah kalau boleh. Makan berat 3 jam sebelum tidur. 3 jam sebelum tidur. Ya, supaya badan kita betul-betul rehat. Kalau saya boleh simpulkan, begitulah prinsip pemakanan. Apa yang kita nak makan, apa yang kita ambil, itu lebih detail lah kot. Kalau saya nak kata makan ini baik, makan ini tak baik kan. Jadi kalau kita boleh ikut prinsip pemakanan ini, insya-Allah kita amalkan. InsyaAllah sama-samalah kita amalkan itu. Banyak dah intipati-intipati yang telah pun dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Juhara Harun atau lebih dikenali dengan Dr. Ju. Kita banyak sangat dapat ilmu hari ini, alhamdulillah. Kalau anda masih lagi nak bertanya soalan, boleh bertanya soalan walaupun rancangan ini telah tamat. Boleh teruskan bertanya. Mungkin kalau ada waktu yang sesuai, saya akan ajukan soalan-soalan anda kepada Dr. Ju sendiri, insyaAllah. Okay. Alright, so terima kasih banyak doktor sekali lagi kerana sudi untuk menerima undangan kita sebenarnya di Fashion Network Channel yang telah pun kita pancarkan secara langsung, secara online di waktu ini. Kita dah bermula dari 2.30 hingga sekarang. Banyak perkongsian, banyak manfaat yang telah pun kita dapat petang ini. Dan saya dapat feedback juga daripada netizen, daripada komen-komen yang ada di Facebook ini. Berterima kasih di atas perkongsian. Satu perkongsian yang cukup bermanfaat. Sebenarnya ada lagi soalan-soalan yang ada dihantarkan di ruangan komen. InsyaAllah akan dijawab secara bertulis oleh doktor, sebab kita dah kehabisan ataupun masa kita telah pun dihadkan kepada pukul 4 saja. Kalau tak, saya kena bayar doktor ni. Banyak ni kena bayar ni. Bukan main-main bukan main-main rancangan ni, rancangan berbayar. Bayaran dia ialah dia akan diterima di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. So terima kasih. Ada doktor nak berpantun ke?
Tak ada, tak ada, tak ada. Saya harap satu je, ilmu itu akan hilang jika tidak diamalkan. Jadi tidak guna kalau kita ada banyak ilmu tapi kalau kita tidak amalkan. Walaupun sedikit, kita amalkan dan kalau boleh kita istiqamah. InsyaAllah. Saya harap perkongsian saya ini memberi sedikit eye opener atau awareness lah tentang pentingnya kita menjaga makanan, pemakanan supaya yalah untuk kita dapat berbakti kepada orang ramai kan, kita boleh buat sesuatu yang lebih lagi dalam hidup ni. Ya, betul. So kalau kita ada kepakaran tertentu, kita bagi tahu kepada masyarakat. Ilmu ini kalau kita simpan seorang-seorang pun tak boleh juga. Kita amalkan dan kita kongsikan, dan ia akan berterusan menjadi amal jariah kita. Selagi ia berterusan diamalkan, dikongsikan, itu merupakan kebajikan yang insya-Allah kita akan tuntutkan di akhirat nanti. Okay, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada doktor. Terima kasih kepada semua. Kalau ada ruang masa, kita akan berkendara sikit lagi di ruang-ruang masa yang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.